Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, bersama lagi kita dalam Surah An-Nisa, dan pada kali ini kita akan berbicara tentang seorang wanita yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah wanita ini? Ia adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana salah seorang daripada isteri baginda yang paling baginda sallallahu alaihi wasallam sayangi, dan juga ke anak perempuan kepada seorang lelaki yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangi. Jadi kalau kita telusuri sejarah ataupun sirah Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha ini, terlalu banyak untuk kita kupaskan. Akan tetapi dalam slot yang sangat ringkas ini, saya ingin berkongsi dengan para penonton, para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tentang apa yang boleh kita pelajari dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Dalam satu hadis riwayat Muslim ada menceritakan, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tiba di perkuburan Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika baginda tiba di Baqi', baginda berdiri dengan lama. Kemudian baginda menadah tangannya sebanyak 3 kali. Apabila kembali ke rumah, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, sesungguhnya Jibril datang kepada aku ketika engkau melihat aku. Jibril memanggil aku dan aku merahsiakannya daripada engkau. Aku menyahut panggilannya, akan tetapi aku merahsiakan hal itu daripada engkau. Aku pula menyangka engkau tidak tidur, jadi aku tidak suka untuk mengejutkan engkau kerana aku risau engkau akan merasa takut. Jibril menyatakan kepada aku, sesungguhnya Tuhanmu menyuruh kamu untuk pergi kepada penghuni Baqi' dan memohon keampunan untuk mereka. Aisyah pun berkata, bagaimana caranya untuk aku mendoakan mereka ya Rasulullah? Baginda menjawab, sebutlah assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kesejahteraan kepada penghuni tempat ini daripada kalangan orang beriman dan Islam. Semoga Allah merahmati mereka yang telah mendahului kami dan mereka yang akan datang kemudian. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, daripada peristiwa yang digambarkan dalam hadis riwayat Muslim ini, apa pengajaran yang kita boleh ambil dan kita praktikkan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, keprihatinan Aisyah radhiyallahu anha ketika mana beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada di sisi, beliau menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang boleh kita praktikkan adalah apabila kita melihat suami kita tiada, bukanlah bermakna kita perlu mengikuti Aisyah radhiyallahu anha seperti mana yang dilakukan oleh Aisyah, tetapi cukup sekadar untuk kita bertanyakan khabar, seperti menggunakan medium-medium yang kita ada seperti handphone. Kita boleh berhubung dengan suami untuk bertanya bagaimanakah keadaan beliau. Bukanlah terlalu kerap, tetapi sekadar bertanya sahaja sebagai tanda prihatin kita kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita lihat cara layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malaikat memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Baqi', baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengejutkan Aisyah radhiyallahu anha, bahkan beliau membiarkannya kerana tahu pada ketika itu adalah waktu istirahat untuk bertidur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang jika dia meninggalkan Aisyah, Aisyah akan merasa takut. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, apabila berlaku sesuatu peristiwa ataupun apa-apa sahaja, sekiranya perkara itu boleh ditangguhkan, kita pilihlah waktu yang sesuai untuk berbincang dengan pasangan kita supaya tidak akan berlaku peristiwa yang tidak diingini di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada pasangan. Walaupun pasangan kita adalah orang yang baik, tetapi tidak dinafikan kadang-kala ada prasangka buruk dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah yang sebenar kepada Aisyah supaya Aisyah berasa tenteram dengan peristiwa yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah setiap pasangan dia mempunyai kelebihan masing-masing yang tertentu. Jadi apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak melepaskan peluang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun peristiwa itu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Aisyah juga turut bertanya, sekiranya berlaku demikian, apa yang perlu dibacakan kepada orang-orang di kubur. Jadi seperti mana kita juga, sekiranya kita ada pasangan yang arif tentang sesuatu perkara, tidak semestinya dalam bidang agama, kita boleh mengambil kesempatan untuk bertanya dan mengambil istifadah selagi mana dia ada. Jadi tidak hairanlah kenapa Nabi SAW sangat sayang ataupun mencintai kepada Aisyah radhiyallahu anha kerana sikapnya
yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, dan juga mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi pedoman kepada kita dalam kehidupan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.